recording ni. Okay. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua hadirin yang hadir malam ni Uh, Datuk, Datin, Profesor Madya, Doktor dan sebagainya. Semuanya di inilah, semoga dirahmati Allah SWT. InsyaAllah kita ada seorang panel yang tersohor di Malaysia, Profesor Dr. Noor Asma Sulaiman, yang merupakan ketua penyelidik di Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan, dan tidak asing lagi sebenarnya seorang uh, pengkaji, researcher dalam bidang kebantutan di kalangan kanak-kanak. Dan pada hari ini kita bertualah kerana beliau sudi untuk berkongsi dengan kita um, apa dia pengalaman beliau sejak memegang jawatan sebagai pensyarah dan kemudian meningkat dari segi jawatan dan pangkat beliau di Universiti Putra Malaysia itu sendiri. Bagaimana sejarahnya Prof. Noor Asmah mungkin boleh cerita sikit dari segi biodata perjalanan Prof dari segi kerjaya, bagaimana dengan peningkatan ataupun status um, kesarjanaan itu sendiri sebenarnya memberi impak kepada um, peningkatan kepada kesan sumbangan profesor kepada masyarakat. Dan mungkin sedikit pengenalan juga. Profesor Dr. Nosma merupakan Profesor Community Nutrition, pemakanan komuniti, daripada Jabatan Pemakanan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Dan bidang kajian beliau adalah Food and Nutrition Security, iaitu makanan dan pemakanan. Malnutrition among low income household and indigenous people. Jadi Prof juga terlibatlah. Jadi, maksudnya dalam aktiviti menziarahi ada Prof juga ada pergi ke kampung-kampung orang asli bagi mendapatkan data dan juga memberikan mereka ilmu tentang pemakanan yang baik, dan juga program evaluasi makanan dan pemakanan, terutama yang melibatkan polisi, maknanya sumbangan Prof juga terhadap polisi pemakanan negara. Beliau juga menghasilkan instrumen untuk mengkaji kesihatan dan juga pemakanan, dan juga kesan makanan dan juga budaya kepada kesihatan dan juga kepada pemakanan. Beliau juga memegang banyak jawatan di peringkat kementerian. Pada tahun 2016 hingga 2018, beliau merupakan ketua penyelidik bagi program bakul makanan Malaysia. Ini adalah satu kajian di peringkat nasional. Nanti mungkin Prof akan terangkan dengan lebih panjang apa dia peranan Prof di situ. Dan kemudian pada 2020 hingga 2022, beliau telah dilantik untuk menyumbang di peringkat yang lebih tinggi lagi, iaitu di Kementerian Kesihatan, di satu projek kajian di antara Kementerian Kesihatan dan juga UNICEF, iaitu satu pertubuhan kanak-kanak di peringkat antarabangsa lah. Dan di sini juga beliau memainkan peranan sebagai ketua penyelidik dalam mengkaji kesan minuman yang bermanis dan cukai dan kaitannya dengan cukai di Malaysia. Dan kemudian pada 2023 hingga 2025, iaitu lantikan beliau yang terkini, beliau telah dilantik oleh World Health Organization, iaitu satu pertubuhan di peringkat UN, sebagai penyelidik utama untuk mengkaji tentang bagaimana juga tadi minuman yang manis ini bagaimana dia dihidangkan di berbagai tempat inilah di Malaysia, food service operation di Malaysia.
Di samping itu beliau juga menjawat jawatan pelbagai jawatan lain di peringkat nasional, terutamanya advokasi terhadap makanan. Dan juga di dalam IKRAM tidak asing lagi lah. Prof juga merupakan seorang memegang jawatan sebagai Ketua Wanita IKRAM Selangor. Jadi itulah pelbagai bidang sumbangan beliau dan juga amanah yang beliau pegang di peringkat bukan sahaja di Malaysia, juga di peringkat antarabangsa. Jadi selayaknya lah ya Prof mengkongsikan kepada kita bagaimana ataupun apa sebenarnya motivasi yang yang menyebabkan Prof sendiri berasa melibatkan dengan pelbagai sumbangan ya ataupun aktif dalam pelbagai bidang kajian dan juga dan yang melibatkan masyarakat juga. So mesti ada satu apa inspirasi ataupun motivasi yang memberikan Prof semangat tersebut. Jadi mungkin untuk permulaan ni saya serahkan kepada Prof untuk kenalkan mungkin sedikit latar belakang dan juga tentang motivasi tadi. Okay. Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Profesor Madya Dr. Muaz Nida. First nak ucapkan tahniah pada Dr. Nida lah yang telah telah berjaya untuk kenaikan pangkat sebagai Profesor Madya. Alhamdulillah. Rasa gembira. Kita juga saya juga salah seorang yang menjadi reference kepada permohonan Dr. Nida lah ya. So sangat gembiralah dengan kenaikan pangkat ikhwah dan akhwat kita sebenarnya ya. Jadi terima kasih juga kepada IKRAM Akademia yang telah menganjurkan program Buah Bicara ni untuk kita berkongsi ya sedikit sebanyak mungkin pengalaman yang saya lalui sepanjang 25 tahun di UPM. 25 tahun lah, masuk 2025 ni maksudnya 25 tahun saya berada di UPM sebagai pensyarah lah. Bermula pada tahun 2000, sekarang dah 2025. So maksudnya 25 tahun. Tapi asalnya saya memang produk UPM. Saya setia dengan UPM. Diploma, saya ambil diploma Lepas tu pergi degree, masters, PhD. Maksudnya lebih 25 tahun lah di UPM. Ya, tapi saya diploma di kampus Bintulu Sarawak, diploma pertanian. Lepas tu baru balik dari ke Semenanjung lah untuk menyambung peringkat degree ya, dan seterusnya masters dan PhD lah. Itu sedikit latar belakang saya. Just sedikit ya overview. Saya sebenarnya bila saya lapor diri di UPM, saya sebenarnya lapor diri di Fakulti Human Ecology. Satu departmen dengan Profesor Dr. Ahmad Hariza. Ya? Adalah senior saya lah sebenarnya yang duduk berjiran sebelah bilik. Tapi saya berpindah ke Fakulti Perubatan pada tahun 2013. Selepas tamat PhD, pada tahun 2010 saya tamat. 2013 saya berpindah kepada Fakulti Perubatan lah. Justifikasinya lama nak buat decision tu, sometime mungkin itulah namanya hijrah lah. Yang saya tak jangkakan rupanya hijrah tu memberikan banyak peluang dan ruang sebenarnya ya. Di ekologi pun banyak ruang dan peluang, tetapi mungkin sebenarnya bidang saya ni ada di Fakulti Perubatan ya, bidang pemakanan. Jadi saya berpindahlah setelah istikharah, saya jumpa Prof Ahmad, saya jumpa Prof Dato' Ali, tanya isu ni nak pindah tu, kita pun syura jugalah dengan ikhwah dan akhwat kita. Dan akhirnya saya berpindah pada 2013. Jadi daripada situ mungkin corak saya punya research berubah sedikit. Kalau di Human Ecology, saya lebih fokuskan kepada social science, khususnya consumer, tetapi melihat juga aspek kesihatan, ya, pemakanan. Tetapi bila saya ubah ke Fakulti Perubatan, so totally saya melihat masih lagi aspek pemakanan, lebih menjurus pada aspek pemakanan, tetapi niche saya daripada Human Ecology adalah
saya melihat aspek sosial, ya. Tidak ramai yang melihat aspek sosial ni sebenarnya, yang sebenarnya mempengaruhi pemakanan masyarakat, especially di negara kita. Ya, jadi itu niche saya lah bila saya pindah ke Fakulti Perubatan. Kenapa motivasi saya ya untuk teruslah berusaha untuk menyumbang dalam bidang saya ya. Kalau saya lihat di Malaysia lah ya, orang yang dalam bidang pemakanan community ya. Pemakanan ni dia banyak bidang. Ada bidang yang bidang pemakanan community, macam saya memang pergi community, tengok pemakanan di community, apa isu dia, dan akhirnya kita buat intervention, dan kalau boleh kita propose kepada policy. Itu community based. Tapi ada juga orang yang dalam bidang nutritional sciences, macam Dr. Nur Hasnida, nutritional sciences. Sebab department saya terbagi pada 2 unit, community dan nutrition sciences. Tapi kalau dikira di Malaysia ni, tak ramai dalam bidang community nutrition ni. Kalau profesor saya boleh kira tak sampai 10 orang, mungkin dalam 5 orang saja dalam bidang ini. Masing-masing ada niche masing-masing lah. Itu sedikit background. Dan saya sebenarnya, kenapa saya maksudnya passion dalam topik ni lah ya, dalam bidang ni. Kita asalnya memang daripada orang kampung lah, ya, orang kampung melihat perkembangan dan sebati dalam hidup kita. Jadi research saya sebenarnya memang melihat low income people. Kita ada background dulu di kampung, kita melihat bila saya buat masters, undergraduate sekalipun, masters, PhD, fokus saya adalah low income people. Dia dekat dengan hati saya. Saya menjiwai ya perkara ini. Jadi dia memudahkan saya sebab itu minat saya, itu adalah latar belakang saya. Jadi dia memudahkan kerja saya. Yang lain tu saya explore. Contohnya bila saya deal dengan industri contohnya ya. Saya explore lah sebab saya sebelum ni tak berapa expert. Tapi bila dah dalam keadaan kita ni, kita kena expert juga. Dan saya ada kementerian ataupun orang yang membuat policy maker. How we want to deal with policy maker. Apa yang perlu kita ada ya, terutama bila saya pindah kepada Fakulti Perubatan. Saya datang, mungkin di ekologi orang kenal saya, Prof. Ahmad kenal saya, semua orang kenal saya. Saya dah boleh bertapak di situ ya. Tapi bila saya pindah ke Fakulti Perubatan, saya seolah-olah seperti orang baru lah. Walaupun saya dah lama di UPM, saya sedar diri bahawa saya orang baru di sana. Ada lagi senior yang lain, walaupun mereka lebih kurang sama dengan saya, tapi saya orang baru di tempat baru. Ya, itu saya sedar. Dan yang baiknya adalah bila saya di sana, saya ada mentoring. Maksudnya mentoring saya, supervisor saya adalah daripada fakulti yang, department yang sama. Jadi saya balik kepada fakulti ataupun jabatan yang mana supervisor saya di situ. So saya ada dia. Ya. Dan saya ada lecturer-lecturer yang dulunya adalah lecturer saya masa saya undergraduate dan masters. Saya buat PhD di department yang sekarang ni lah ya dulu. Tapi saya attach dengan ekologi. Jadi ada saya beberapa orang senior yang tahu saya. Dan senior ni lah yang membantu saya. Saya datang as a junior. Saya datang sebagai senior lecturer. Ya, walhal saya dulu dah di ekologi, saya dah ada publication dan sebagainya. Tapi cuma dia kepada consumer lah. Tapi on health juga. Dia tak lari banyak. And my ex-supervisor, mentor saya lah ya. Dialah yang sangat membantu saya di peringkat awal. Dia tahu CV saya. Selepas saya masuk setahun, dia panggil saya lah. Dia kata, Hasmah, pergi apply Profesor Madya. Dia kata. Saya tarik diri terus. Saya kata, Prof, saya orang baru. Orang tak kenal saya pun. Macam mana saya nak minta? Dia cakap, saya tahu CV you. Dia kata, saya dah baca CV you. So you buat, dia kata. So that is mentoring yang berlaku di department. Dan dia diamalkan sampai sekarang bila saya ketua jabatan. Saya akan monitor saya punya ahli-ahli saya, which is orang ni dah sampai level ni. Dan saya push dia. Saya bagi timeline, saya ikuti dia supaya mereka terus pergi tinggi lagi. That is the practice in the department. Itu yang boleh memotivasikan ni kan sebenarnya pecara muda ni untuk, sebab kadang-kadang dia rasa macam rendah diri kan. Jadi dia tak rasa sebenarnya dia boleh mohon, tapi sebenarnya dengan sokongan lah sebenarnya kan. Kalau kita memegang jawatan ketua jabatan tu, kita melihat potensi-potensi tu.
Dari segi tadi macam jawatan Prof sendiri sebagai Ketua Wanita Ikram Selangor, adakah dia konflik dengan maksudnya kerja-kerja kesejanaan yang Prof terlibat lah dalam UPM ni, ataupun dia sebenarnya melengkapi kan bagaimana peranan keterlibatan kita dalam ikram tu sebenarnya juga membantu untuk meningkatkan kesejanaan dari segi pengalaman Prof sendiri. Soalan yang bagus ya. Sebab kita semua ahli ikram, kita tahu tanggungjawab kita dalam ikram. Saya melihat perkara ini sebagai satu benda yang kena bawa. Saya punya prinsip ya, saya pegang prinsip ni. Saya kena bawa dua-dua. Sebab itu goal saya. Saya ada lagi goal. Saya ada 3 goal dalam hidup saya. Tapi 2 goal ni saya kena bawa concurrent. Yang satu goal pun kena bawa concurrent, which is family lah. Ya, saya ada family, saya ada anak, saya ada suami. Itu goal saya. Tapi 2 lagi goal saya adalah saya tahu tanggungjawab saya dalam ikram. Ya, apatah lagi bila saya sebagai ketua wanita, saya tahu tanggungjawab saya. Dan saya juga ada tanggungjawab sebagai staf UPM. Dan bila kita sebagai profesor saya tahu tanggungjawab saya. Saya kena mentoring, saya kena bawa UPM, saya kena contribute pada UPM. Jadi saya plan dekat kain samping tak ada lah maju. Okay. So saya plan untuk membawa perkara ini, bidang kepakaran saya selari dengan saya di dalam ikram. Contohnya sekarang ni, kalau saya punya kepakaran dalam bidang contohnya isu bantut ataupun 1000 hari pertama kehidupan. Dan saya memang at the beginning bila ikram pusat, wanita ikram pusat minta semua negeri identify apakah advocacy yang nak dibawa di peringkat negeri. Ya. Jadi saya melihat yang dekat dengan saya. Saya boleh convince orang lain, tapi saya rasa susah. Jadi saya convince, saya tahu saya boleh buat dan saya boleh gunakan ikram ni juga sebagai satu yang saya boleh angkat dengan kepakaran yang saya ada. Jadi sekarang ini saya bawa dua-dua. Contohnya kalau advokasi wanita ikram adalah 1000 hari pertama kehidupan. Kalau ada talk, selalunya saya akan bawa dua-dua nama tu. Declare. Saya memang declare. Saya ketua wanita ikram dan saya juga adalah profesor daripada Jabatan Pemakanan contohnya. Dan saya tarik, contohnya kat sini saya nampak ada rakan sejawat saya, Dr. Zalinda. This our mentee saya lah. Kita kena asah dia juga. Dia punya bidang kepakaran lebih kurang macam saya juga, community nutrition. Jadi saya tarik dia ni supaya untuk program wanita ikram, dia adalah salah satu yang terlibat juga dalam advocacy ikram di peringkat negeri. Dalam masa yang sama, program-program saya di peringkat jabatan, contohnya dengan kadri, kita dapat grant, kita dapat data, itu nama UPM dan juga wanita ikram. Saya declare. So at least setakat ni saya tadi isu lah di peringkat UPM untuk declare saya wanita ikram ke ramai je orang tahu saya ketua wanita. Kadang-kadang dalam Facebook tu nampak je, ahli jabatan tahu je. Sometimes dia kata, ni boleh jadi ahli politik ni lepas pencen, dia kata. Saya senyum je lah kan. So maksudnya mereka tahu siapa saya sebenarnya. Okay, jadi tak perlu pun ada konflik kan. Maksudnya dia boleh jadi maksudnya platform ikram tu sebenarnya pun memang untuk membawa misi kita untuk mengislahkan masyarakat kan. Jadi sebenarnya dia selari dengan research kita boleh selarikan dengan apa yang kita buat, performance kita di universiti kan. Dan kalau tadi Prof juga bagi tahu tentang maksudnya kesejanaan tu bukan setakat kita memiliki dia, tapi kita juga cuba turunkan kepada mentee kan, macam Prof cakap tadi, kita turunkan dan cuba bina juga sebenarnya. Dengan tu dia akan meningkatkan juga kita punya kemahiran dari segi dan juga kita punya pengalaman lah kan. Okey, kemudian soalan seterusnya tentang macam mana Prof sendiri mendefinisikan kesarjanaan ni, sebab mungkin setiap orang berpandangan okey kalau kita memegang jawatan, kita naik pangkat lah contohnya Profesor Madya ke nak profesor ke, bukanlah kita punya peranan untuk membaiki masyarakat ke ataupun cuba memberi sumbangan ke mentadbir, membantu dalam pentadbiran negara ke contohnya, kerana itu adalah tanggungjawab
kerajaan ataupun tanggungjawab kementerian. Jadi apa sebenarnya maksud keserjanaan ni, dan juga apa dia elemen dan juga dimensi dia sebenarnya. Apa senang kata kita cakap, kalau kita kata profesor tu sebenarnya apa dia sepatutnya yang ada pada seorang yang ni lah, yang bergelar profesor kan. Okey, terima kasih soalan yang bagus lah. Jadi mungkin yang ini saya share sikit slide. Saya prepare lah sebenarnya. Saya study juga how to define keserjanaan ini ya. Adakah inline dengan kita, apa yang kita bawa sebenarnya? Okay. Mungkin boleh nampak harap boleh nampak lah saya punya slide ini. Belum pula, okey dah keluar. Nampak So saya cuba study lah tentang topik ni. Harap boleh buka. Okay. So apakah yang dimasukkan dengan keserjanaan ni? Jadi sebenarnya kalau saya lihat bila kita melihat kesarjanaan ni, bagi saya dia merujuk kepada 3 perkara penting lah. Yang pertama ni adalah semua kita as a pensyarah semua ada sekurang-kurangnya masters ataupun PhD, mesti ada kan. So yang pertama tu mesti ada tahap ilmu lah, mesti ada ilmu bidang masing-masing kan. Dan ilmu tu adalah saya rasa dia dah dalam dah. Dia bukan surface macam tu. Kalau kita dengan undergraduate mungkin dia surface je, tapi dia kena depth lah bidang kita tu. Bidang kita tu sangat besar. Kalau community nutrition tu besar. Tapi kalau bidang kepakaran kita mungkin ada 1 atau 2 yang memang kita pakar dalam bidang tu. Itu perlu ada lah bila kita sarjana kesarjanaan tu. Yang kedua adalah bila kita ada ilmu, kita kena train juga untuk sepatutnya critical thinking kita melihat benda tu daripada pelbagai aspek. Contohnya kita boleh tengok sesuatu benda tu mungkin 1 or 2 step ahead, kita boleh predict. Saya rasa itu juga satu skill yang perlu ada. Dan seterusnya kita perlu ada penguasaan ilmu lah. Mungkin ilmu yang selain daripada bidang tu kita ada ilmu-ilmu lain. Contohnya ilmu saya bagi, bila kita nak, bagi pengalaman saya lah, bila kita nak deal dengan kementerian contohnya pengalaman saya lah deal dengan Kementerian Kesihatan Nutrition Division. So kita kena ada skill, macam mana skill negotiation dengan mereka macam mana skill communication dengan mereka. Language mereka tak sama dengan kita. So at least kita ada ilmu ni untuk kita memastikan matlamat kesarjanaan kita tu sampai mereka tahu kita punya kepakaran dan mereka boleh menggunakan kepakaran kita untuk menyelesaikan masalah masyarakat contohnya. Dan satu lagi bila kita sebut kesarjanaan ni dia memang dia intelektual yang sistematik lah. Cara berfikir kita sistematik. Contoh kan, saya nampak kita ditrain bagi saya lah, saya belajar saya appreciate supervisor saya dululah dia sangat particular untuk kita ni membuat secara sistematik. Contohnya kita boleh nampak satu benda tu besar bila kita menulis ke apa, kita nampak benda tu besar, tapi kita berkeupayaan untuk menjadikan dia zoom sampai benda tu kecil. Dan kita boleh analyse dia specific on that issues. Dan satu lagi keupayaan kita adalah daripada benda kecil kita boleh jadikan dia benda besar. That is skill untuk kita ada kemahiran itu bila kita ni katalah sarjana masters dalam bidang itu ataupun ada PhD dalam itu, ada keupayaan itu. Dan yang kedua saya nampak bila kita dah faham cara thinking kita should be boleh menghasilkan sesuatu. Kita tahu ada isu ni begini. So sepatutnya kita boleh hasilkan, it should be kena buat intervention ke, kena buat apa ke dan sebagainya untuk selesaikan masalah tu. Dan akhirnya jangan simpan dekat situ je. Kita kena share knowledge tu dalam bentuk pelbagai lah. Kalau dekat contoh community, kita ajarlah community tu apa. Community tu besar. Jangan ingat community tu macam saya low income je, tak. Bagi saya community tu ikut bidang masing-masing. Contohnya ada orang tu expert community industri. Fokus, sebarkan ke industri. Kalau orang tu contohnya saya memang pergi community orang asli, low income people, saya memang pergi kepada situ. Dan satu lagi jangan lupa menyebarkan pengetahuan ni kena naik ke atas. Contohnya
Kalau intervention tu kat bawah lah. Tapi ke atas tu adalah policy. Sebab kita nak shape behavior orang ni, salah satunya adalah melalui polisi. So kita boleh gunakan maklumat yang kita dapat, finding kita dapat tu membantu kerajaan ke, policy maker ke untuk membentuk polisi yang sesuai dan boleh shape behavior of the masyarakat. Itulah yang saya sebut. Kesarjanaan tu mesti ada tu. Ada knowledge, lepas tu kita boleh hasilkan sesuatu, lepas tu kita sebarkan. Macam kita pun dalam ikram kita sebutkan, ada satu ilmu tu kita belajar selalu dalam usrah dan sebagainya, kita sebarkan, kita share, kita jangan kedekut. Kita jangan kedekut, kita sebarkan. Contohnya saya sebut di jabatan saya lah masa tu ialah yang senior-senior, ada 2 orang senior tu dulu dah pegang university punya level lah, mungkin jadi pengarah institut, jadi dekan. Jadi yang tinggal tu adalah saya di jabatan yang senior. Yang lain tu mungkin bawah setahun dan sebagainya. So saya akan pastikan, saya memang strategikan bahawa mereka-mereka ini perlu dibentuk dengan nilai murni. Kita ni ditarbiyah Nah, walaupun yang bawah tu mungkin non-Muslim ada yang Muslim, ada yang akhwat kita, ada yang ikhwah kita. Kita sama rata je. Kita didik mereka sampai ada seorang yang jumpa saya sebab saya ada projek yang WHO, ada projek UNICEF ada projek Bantut saya bawa. So projek UNICEF, projek WHO yang Dr. Nida sebut tadi, saya ada tim. Dan tim itu di bawah tu ada 3 orang yang senior lecturer. Purposely saya ambil. Purposely. Sebab saya punya aim adalah bila saya deal dengan ministry, saya akan bawa dia. Sebab saya mungkin akan pencen tapi penerusan ini perlu dilakukan. Perlu mereka kenal orang ni. Lapis lah lapis. Ya, perlu diteruskan. Dan satu lagi contohnya kalau Bantut, okey, saya ada tim lain. Saya ada Dr. Zalinda di sini yang saya cuba nak ketengahkan dia. Tarik dia untuk orang nampak dia ada expertise dalam bidang ni. So kita kena sedarlah benda tu untuk penerusan kita di universiti dan juga manfaat kepada yang lain lah. Itu satu part yang saya boleh sentuh tentang kesarjanaan ni. Dan ini sama juga macam saya tadi, elemen yang perlu ada tadi mestilah ada ilmu. Saya rasa ini tadi issues lah. Semua orang ada ilmu. Kita semua ada ilmu, dah ada PhD, dah ada masters tadi. Yang kedua, critical thinking yang saya sebut tadi lah mesti ada. Kena fikir ahead, ke depan. Satu step ahead pun sangat bagus. Aku boleh predict. Ini through experience lah sebenarnya. Mungkin yang muda-muda mungkin tak biasa. Mungkin sikit-sikit. Tapi lama-lama praktis benda tu. Fikir. Macam mana lagi nak buat? Apa lagi nak buat? Apa lagi kebaikan kita nak buat? InsyaAllah dia akan nampak benda tu. Dan seterusnya, bila dah kritis tu, kita kena buatlah penyelidikan ataupun inovasi kita. Tujuannya adalah untuk masyarakat. Fikir, contribution tu kepada masyarakat. Kan kita ni, bagi saya lah, saya selalu terfikir bidang saya ni bukan bidang agama lah. Saya cakap terus terang, bukan bidang agama. Background saya pun bukannya bidang syariah dan sebagainya. Tapi saya selalu fikir, adakah orang yang bukan bidang agama ni tak boleh contribute kepada masyarakat? Contoh, saya selalu terfikir. Dan saya ambil keputusan bahawa tak apalah, bidang saya bidang community nutrition. Saya tahu banyak isu dekat grassroots. Dan saya rasa ilmu yang saya ada ni, walaupun bukan ilmu agama yang syariah dan sebagainya, tapi saya yakin kalau ilmu ni digunakan, ilmu ni lah yang mungkin akan membantu mereka untuk kesihatan mereka, untuk dia bekerja, beramal dan sebagainya. Jadi saya pegang. Itu motivasi saya supaya saya tak mengalah. Maksudnya tak apalah, sikit pun saya sampaikan. Kan? Saya bebel-bebel pun saya sampaikan juga. Sebab baru-baru ni saya share dekat mana satu talk juga. Memang saya cakap lah, saya sampaikan benda ni supaya memberi manfaat kepada orang lain. Dan lepas tu kongsi. Jangan kedekut, kongsi je. The more you give orang, the more you get. That is my prinsip. Bagi je. Tak kisah siapa-siapa pun. Sampai ada orang cakap dengan saya pengalaman saya lah. Dia bukan Muslim. Dia bukan Muslim. Tapi dia ahli jabatan saya. Dia cakap dengan saya,
Dia panggil saya kakak lah. Saya biasa selalunya panggil kakak je dekat office kan. Ada yang panggil prof, ada yang panggil, saya tak kisah, panggil je kakak. Saya selalu bahasakan diri saya. Dia kata, saya pelik lah dengan kakak ni. Dia kata, macam mana senang saja nak dapat. Nak dapat kan, dapat grant ke, dapat WHO ke, macam mana dia kata. So, saya bagi konsep ini. Saya kata, the more you give, the more you get. You believe benda ni cakap. So tak ada orang yang kedekut lah maksudnya. Ni saya punya territory, ni saya punya territory. Tak. Ya. Itu That yang is not selalunya basic lah. konflik lah kan Ya. di Ha. tempat kerja lah selalunya. Ya. Mesti sebab yalah ada yang orang yang merasakan dia domain bidang dia kan. Yang orang lain Ya. boleh terlibat dalam kajian tersebut. Jadi apa pandangan tadi tu maksudnya rakan kolik pada Prof tadi tu kan. Ya. Jadi dia merasakan baguslah apa yang pandangan Prof tadi tu Oh tentang ya, prinsip tu. prinsip tu. Yes. Dan sekarang ni saya kenal dia. Saya kenal dia. Dan dia berpraktis, dia tak kedekut pun. Dia tak kedekut pun, dia share je kalau dia ada knowledge ke, dia ada info ke, dia kadang-kadang lagi cepat daripada kita kan. Dia bagi je, share je. So konsep tu saya rasa kena budayakan juga di suasana di office tu juga sebenarnya membantu untuk kita sama-sama membangun, sama-sama contribute. Setiap orang ada niche masing-masing. So kalau digabungkan, so jabatan tu kan, kalau saya lah sebab di Fakulti Perubatan ni ada 23 jabatan. Ya, sangat besar. So macam mana kita nak pastikan semua orang boleh contribute, menyumbang pada penerbitan, contohnya kerja-kerja community, kerja-kerja lab, semuanya berkembang. So dia boleh nampaklah kesannya, jabatan tu akan nampak. Kata kuncinya tu maksudnya membudayakan lah kan, sebenarnya membudayakan penguas tadi budaya ilmu tu, penguasaan ilmu dan juga perkongsian ilmu kan Prof. Ya. Jadi suasana tempat kerja kita tu kita boleh bantu kan untuk membantu kita, dan kita kena cubalah jika suasana tempat kerja kita tu dia tidak mempunyai elemen-elemen tu memudayakan ilmu, perkongsian ilmu. Jadi kita kena hidupkanlah di tempat kerja kita kan. Kerana dia sebenarnya lah yang menyebabkan elemen kesejahteraan tu sebenarnya dia akan maksudnya di kalangan semua orang lah, bukan sekadar mereka yang sudah bergelar profesor kan Prof. Dia Ya. perlukan lagi kan Dia kena didik. elemen utama macam mana boleh mendapatkan kesejahteraan tersebut lah. Prof ada lagi nak share slide lain ke ataupun kita continue? Yang ini semua orang faham lah, kesarjanaan tu ada bidang akademik, contohnya penerbitan, publication tu kalau as a lecturer pada pandangan saya kena buat lah untuk publication tu, kena buat. Kalau junior lecturer kena start, kena paksa diri untuk buat, kena disiplin. Ya? Berapa setahun? Berapa banyak publication? Berapa banyak? Kalau kita ramai student, kita bekerja dengan student, bukan kita kerja alone ya. Student jadi first author. First author tak apa bagi dia. Kita mungkin corresponding author contohnya. It depends. Kalau student banyak kita boleh pergi, macam tahun ni kalau profesor kena 4, boleh je achieve benda tu. Boleh je. Sebab kita kerja dengan student, bukan alone. Sama-sama galakkan mereka. Sebab saya rasa penulisan bagi saya banyak belajar di ekologi lah. At the beginning tu dekat ekologi, sebab saya mula di ekologi. Saya ada seorang profesor tu, Prof Ahmad mesti kenal ya, Prof Nurizan ni. Saya memang salute lah ya. Dia juga mentor yang baik untuk saya sebab dia memang dia ketua jabatan. Masa tu saya baru masuk dan dia ni lah yang organize junior lecturer ni untuk menulis. Dan setiap minggu dia ni setiap Jumaat akan call yang muda-muda ni, mana outcome dia, apa yang you tulis. Masa tu tulis buku. Setiap orang satu chapter. So dia menjadikan satu budaya lah untuk publication. So daripada situ kita jadi budaya lah menulis. Lepas tu ada student kita menulis bersama. Itu satu. Ya, saya nampak perkara itu perlu diusahakan. Lepas tu kita ada
kesarjanaan dari segi aplikasi. Ini lebih kepada knowledge yang kita ada tu kita kena manfaatkan, kita kena keluar. Contohnya kita tahu, macam saya, kita tahu ada isu tentang bantut, itu critical issue. Sekarang ni kita namakan dia double burden of malnutrition. Dan kita tahu kita ada kepakaran contohnya. Dan kita kena gunakan ilmu kita tu untuk menyelesaikan masalah. Saya baru-baru ni diberi peluang dengan Dr. Zalinda juga untuk terlibat, dia combine jabatan dan juga ikram. Saya bawa dua-dua nama, saya bawa student saya bawa wanita ikram, semua tim untuk pergi kepada International Book Fair yang dikendalikan oleh PIPAS. PIPAS ni Perbandaran Perpustakaan Negeri Selangor. Saya bawa je semua orang, ada UPM, ada wanita ikram, ada, dan kita bagi servis untuk mengukur anak-anak yang datang pameran tu untuk ukur berat tinggi. Ukur, kita bagi consultation ya. Tapi mungkin slot tu terlalu pendek, kita boleh capture ramai yang tak dapat. Mungkin next time nanti kita akan buat lebih panjang lagi lah. So memang ramai orang nak tunggu queue nak dapatkan servis itu. So kita bantu dan kita bagi contohnya consultation, kita bagi growth chart, kita explain kat mak ni. So macam mana nak cope bila ada isu ini. So kita cuba untuk menyelesaikan masalah dengan knowledge yang kita ada, itu aplikasi. Okay? Dan yang ketiga adalah kesarjanaan sosial. Ini contohnya lah ya, kita nak buat policy. Kesarjanaan sosial ni salah satu contohnya adalah kita nak bantu government untuk buat policy. Nanti mungkin saya akan share lah pengalaman saya bagaimana research yang kita buat ini telah digunakan oleh bahagian pemakanan, Ministry of Finance, dan akhirnya announce ya dalam bajet isu tentang sugar tax ya, cukai ke atas gula. Itu salah satu yang boleh kita manfaatkan. Tapi bukan senang ya sebenarnya nak sampai level tu, nak convince mereka, how dia trust kat kita, bagi kita grant, dapatkan data, bantu mereka present depan menteri untuk convince. Itu banyak proses dia. Tapi isu yang penting adalah saya rasa bila mereka dah trust dengan kita. Trust tu perlu dibentuk lah. Nanti mungkin boleh cerita lebih panjang lah tentang perkara ini. Ya. Mungkin itu saja kot Dr. Nida dari segi dimensi ya, dan juga kesederhanaan tadi ya. Sebenarnya dia mencakupi bidang yang luas lah kan. Ya. Jadi apabila maksudnya dengan peningkatan kesederhanaan tu, Profesor Madya dan Profesor seterusnya, sebenarnya dia melambangkan kita punya bagaimana pengaruh kita berkembang dan juga networking dan juga akhirnya kita punya manfaat ataupun kajian yang kita laksanakan tu dimanfaatkan di bukan setakat di komuniti sekitar kita tetapi juga di peringkat nasional dan antarabangsa kan. Jadi di situlah mungkin kita melihat bagaimana seorang itu dia layaklah maksudnya digelar sebagai profesor kan, Prof. Okey, jadi kemudian soalan seterusnya, bagaimana pula sebenarnya, tadi mungkin Prof ada kupas jugalah bagaimana integrasikan kesejahteraan dengan keperluan masyarakat tadi. Mungkin Prof nak share juga contoh-contoh projek ataupun bagaimanalah dari segi spesifiknya, secara spesifik yang Prof sendiri telah laksanakan program-program yang diperlukan oleh masyarakat tadi. Mungkin kita sebenarnya kadang-kadang kita tak tahu apa yang masyarakat nak sebenarnya. Sebab kita ni bekerja di universiti kan. Tapi kita ialah pensyarah ni ada banyak tanggungjawab lain, mengajar dan juga mengurus universiti, mungkin mengurus jabatan. Jadi bagaimana agaknya kita nak mengambil masa untuk mengetahui apa keperluan masyarakat tu kan, dan untuk kita integrasikan kesejahteraan tadi dengan
keperluan masyarakat. Kan? Adakah Prof maksudnya apa mendapat membuat survey ke tentang apa keperluan mereka, ataupun Hmm. Prof apa turun sendiri ke, ataupun berdasarkan literature review ke, macam mana agaknya kita nak mendapat tahu tentang keperluan yang masyarakat yang itulah maksud saya. Mungkin Prof boleh huraikan kat situ. Dan kita nak Ah, integrasikan tadi kan, kita kena tahu dulu apa yang betul. keperluan masyarakat tu. Ah, ah. Hmm. Betul, setuju tu. Okey, Hmm. untuk perkara ni kan, macam mana nak integrasi tu? Hmm. Satu, kalau orang bidang community, sebelum nak buat sesuatu tu, dia kena tahu masalah utama dulu. Ikutlah bidang masing-masing. Maksudnya, kita buat research tu, kita kena faham. Research ni adalah satu benda yang cuba untuk menyelesaikan masalah. Kalau tak ada masalah, maksudnya tak perlulah buat research. Kita tak boleh buat research suka hati kita, suka-suka je kan, tak. Tapi kita ada matlamat, ada aim kita. Jadi yang pertama, kita kena kenal pasti isu kritikal, khususnya dalam bidang kita. Dalam bidang kepakaran masing-masing lah. Mungkin contohnya dalam bidang STEM, contohnya kan, dia tahu apa lacking dia, apa gap dia, kenal pasti dulu. Kalau orang pemakanan, kita dah biasa bekerja dalam bidang ni, kita tahu je. Mungkin through experience kita, through pembacaan kita, through research, small research kita, kita tahu ini masalah dia sebenarnya. Jadi kita boleh explore. Kalau mungkinlah kalau orang engineering, mungkin dia tahu, dia ada knowledge dia tahu dekat community tu apa isu dia. Maksudnya community di bawah ataupun community di atas tu yang buat polisi ke, atau community industri ke, apa isu dia. Kena kenal pasti. Kalau orang nutrition selalu kata kita mula dengan need assessment dulu. Kena buat assessment dulu. Bila kita dah kenal pasti, oh isunya begini. Jadi boleh kita fikir macam mana nak libatkan masyarakat ni. Kita tak boleh kerja sendiri, ya. Kita tak boleh kerja sendiri. Kita kerja dengan orang lain. Mungkin kita ada tim kita mungkin libatkan dengan jabatan lain. Mereka ada kepakaran lain yang boleh disatukan supaya dia lebih mantap. Dia tak boleh silo-silo. Dan dalam masa sama juga dia boleh melibatkan masyarakat yang kita nak fokus tu. Contoh kalau Bantut, contohnya saya kenal pastilah kena fokus kepada sebelum tu saya buat dengan cikgu-cikgu tadika. Sebab cikgu tadika ni akan jumpa anak-anak. So saya mula dah meeting dengan Persatuan Taska Negeri Selangor contohnya. Itu first step yang saya buat. Yang kedua ni macam persatuan tu besar mana? Ramai. Persatuan Taska Negeri Selangor ni adalah persatuan yang memayungi taska-taska dan tadika di Negeri Selangor yang private punya. So sangat besar. Sangat besar lah. Sangat besar. Sampai ribuan lah kot ribuan. Macam mana? Ribuan lah kot taska dia. Banyaklah yang banyak taska tu. Kita pun cari, kita tanya siapa NGO dia yang pegang benda tu kan. So dia kata PTNS. So mula deal dengan dia. Saya start dengan projek UCTC dengan taska. Dan lepas tu saya bincang dengan dia macam mana nak buat. Dan akhirnya kita buat plan tindakan. Buat plan tindakan tu plan. Okey, nak tak knowledge kita tanyalah nak tak knowledge macam mana kita nak ukur kanak-kanak ni bantut kat sekolah. Cikgu mainkan peranan macam mana. So dia willing, kita convene mereka, bagi kesedaran mereka, dan akhirnya kita buat sama dan kita keluarkan modul untuk taska. Itu peringkat pertama. Kita dapat grant daripada UPM, daripada UCTC. Itu satu pengalaman saya lah. Itu kalau di community. Kalau di katakan saya punya community adalah policy maker lah, ya. Yang ini saya rasa kena ada sedikit berbeza. It is saya rasa because of dia mungkin dah kenal sikit. Dia dah ada kenal, kita dah ada networking. The word is networking lah. Dah ada sedikit networking. Pengalaman saya bila saya pindah ke perubatan, ya. Tadi saya adalah very junior in top of di situ. Saya jumpa dengan
lecturer saya lah, yang mengajar saya dulu, tapi sekarang dia dah pencen lah. Sama-samalah dekat department tu. Saya jumpa dia sebab saya tak tahu siapa, saya tak kenal siapa kat situ kan. Saya jumpa dia, lecturer tu, saya kata dengan dia, boleh tak doktor, kalau doktor, sebab dia dah ada networking dengan ministry, dengan bahagian pemakanan. Saya kata kalau doktor pergi meeting, boleh tak doktor bawa saya ke sekali. Saya cakap dengan dia, saya tak kenal siapa-siapa. Dan dia cakap dengan saya, okey Hasmah, nanti meeting ada apa-apa, saya panggil, kita pergi sama, dia kata. So itulah saya punya start untuk networking dengan bahagian pemakanan masa tu. So orang pun, orang baru ke? Dia tanya macam tu. Ya, saya kata saya orang baru, dulu saya di ekologi. So macam tu je start. So daripada situ dia kena, kalau bahagian atas ni kena networking, kenal, dan dia nak trust kita tu bukan satu benda yang mudah lah. Saya go through all the process, bukan mudah. Dia nak trust kat kita, cuma bila dia dah trust, dia akan pegang kita. Apa-apa susah ke, mereka akan cari kita untuk minta bantuan, especially research lah. Dia nampak kita ada keupayaan buat research, senang nak deal, ya, kita pun tak susahkan dia, kita bantu dia, dia akan cari kita. Itu networking, saya kata networking dan juga trust. Bila dia trust kita, insya-Allah mudah. Pengalaman saya pertama kali, bila saya diberi satu projek, ya, bila saya sebab saya orang baru, kebetulan masa tu semua lecturer dekat situ semua dah ada projek. Dan orang ministry datang dekat jabatan sebab most of the staff dekat sana lah, ya, kebanyakannya adalah alumni pelajar kita. Jadi kalau dia nak buat projek tu selalunya yang dekat dengan UPM, itu bonus mark lah. Ya, dia bonus mark. Dia pergi jabatan, dia kata, dia cakap dengan ketua jabatan lah yang dulu. Dia kata kita minta ministry nak buat independent body untuk evaluate projek bakul makanan. Kita tak nak lagi local, maksudnya dalam ministry evaluate projek yang ministry buat. Dia kata bias, dia ada history lah. So kita nak independent body. So we are agree untuk kalau boleh UPM boleh bantu tak? Macam tu. Sebab dia ada networking sebelum ni kan dengan lecturer lama. So by end ahli jabatan putuskan, kita mesyuarat lah, mesyuarat jabatan, dia putuskan bahawa since dia kata Hasmah baru dan dia tak ada pegang apa-apa jawatan masa tu, saya baru je, dan dia kata let Hasmah handle this project, dan this project actually is under jabatan, owner by jabatan, but you are PI, dia kata. So saya take the opportunity lah, kita pun ada experience di ekologi, so kita tahu nak handle a little bit lah. Dan saya bermula di situlah sebenarnya, ya, dengan ministry ni. Dan akhirnya first time saya present proposal, saya memang kena teruk lah. Kita prepare cantik lah, dah meeting semua. Tapi first time saya present tak sampai 2 minit saya present. Mungkin masa tu orang tak kenal saya lagi. Ya, mungkin orang nampak appearance dengan datang tu orangnya kecil je. Kecil je orang ni kan. Nak pegang projek besar 1 juta, ya, untuk Malaysia punya. Saya rasa first impression mereka pada saya tu macam sebab orang kecil, ya, orang tak kenal. Projek tu memang sangat tedious, banyak issues. Saya present dalam 2 minit je. Pengarah terus cakap, macam ni ke? Dia kata, macam ni ke? Lembut-lembut ni nak handle projek 1 juta. Saya macam persepsi dia macam tu pula kan. itu pengalaman saya. Nak kena tunjuk orang yang boleh bersilat ke. First impression saya pada saya tu mungkin saya tak tahu lah, mungkin saya tak pandai bawa diri ke, tapi kita pun orang baru kan. Tapi kita tak adalah nak tunjuk kita ni kita nak tunjuk power ke, tak, kita pun ditampiak. Sebab tak dikenali lah mungkin, sebab tak dikenali lagi. Tak dikenali. Tapi saya tak down. Walaupun hati tu kita rasa manusia kan. Macam ni ke? Dia kata, lembut-lembut macam ni, nak handle projek 1 juta, boleh ke dengan banyak isu, dia kata. Saya diam. Lepas tu saya teruskan present. Saya terus present. And then saya memang plan proper lah, saya kata. Saya ada team. Saya memang plan proper. Ikut.
So 2 tahun projek tu and sukses. Sukses dengan banyak bila dengan ministry ni dia banyak dia punya prosedur. Saya present lebih daripada 15 kali. Memang masak. Tapi saya relax je, saya put je. You hentam ke macam mana ke, saya terus je. Saya tak balas. Kita jaga akhlak lah. Saya rasa kita pun jaga akhlak. Kita pun tak susahkan dia. Communication tu baik je dengan dia. Walaupun dia buat kita at the beginning, tapi sebab kita tahu, saya rasa kita ditarbiah. Kita sabar je. Sebab kita tahu impaknya nanti. Dan impaknya pada negara, impaknya. By the end, success. But finding dia, akhirnya dia ubah guideline. Yang mana projek tu sebenarnya lebih daripada 30 tahun dekat negara kita ni yang tidak pernah di-evaluate. Dan pernah sekali 1 tahun dia memakan belanja sebanyak 15 juta. The outcome is krik-krik lah saya kata. Kan? Dan akhirnya bila orang luar buat evaluation, this is the finding. So dia buka mata lah. Start daripada tu buka mata. Jadi pengajaran dia jangan rasa macam diri kita kerdil lah, walaupun kita belum pernah lagi pegang satu projek yang besar, tapi dengan pengalaman yang kita dah bina tu, kita yakin lah insyaAllah kan, dan berusaha sebaik mungkin lah untuk menguruskan satu projek yang besar kan. Kena sabar lah, kena sabar, kena tenang je. Kalau kita salah, ada yang salah kadang-kadang tindakan ya. Saya cakap ada je at the beginning tu kita pun tak tahu prosedur UPM, kita kena follow especially financial punya kan, dengan bendahari. Bukannya mudah kita nak tender. Kita tersalah, pernah je saya tersalah prosedur kan. Sampai saya dipanggil lah. First time saya dipanggil dengan bendahari because saya tersalah prosedur. Kan, kalau tidak saya kena tindakan penggunaan duit tu lah. So saya memang dipanggil, saya admit kesalahan saya, kita terima, dan saya kata saya learn from this mistake dan kita tak buat lagi. The first time saya lalui that project 2017, 2018. Memang sangat bukan mudah lah kan sebenarnya. Mudah. Itu nak ubah. Nak dapatkan grant tu sukar kan, tapi dah dapat grant pun sebenarnya proses dia lebih sukar lagi lah. Mencabar sebenarnya untuk kita laksanakan apa yang dah dijanjikan dalam proposal dan sebagainya kan. Okey, menariklah perkongsian Prof tadi tu. Kalau ada lagi perkongsian kan yang berkaitan tajuk. Kalau macam ini yang saya selepas itu saya sering juga dipanggil oleh UCTC lah di UPM ya, yang mengendalikan program-program community untuk offer grant. Sebelum tu saya dah apply grant, saya dapat. Lately ni saya dah dipanggil untuk menilai projek lah, untuk lecturer apply grant, so saya menilai. Saya assess dia punya proposal. So beberapa yang mungkin boleh digunakan ya. Ini contoh-contoh lah. Projek kita tu contohnya yang berimpak sosial. Mungkin dia kena nampak impak tu. Kena diukur impak tu. Sangat penting. Kalau kita kerja dengan community lah, nampak kesan dia. Impak tu mungkin dia ada, mungkin kena nampak output dan nampak impak dia tu mungkin selepas 2-3 bulan. So kena clear ya, benda-benda ni kita kena bubuh. Kalau kita nak apply grant, kena tunjukkan. Sebab kalau kenaikan pangkat pun di UPM, saya rasa semua orang kena ada sebagai PR ya, untuk projek community. Ya, 1 ke 2 itu syarat. So kena ada. Sebab kita ada ilmu. We have a knowledge. But the knowledge is not only for kita, tapi kita kena manfaatkan kepada masyarakat. Tak kisahlah masyarakat mana, kita define masyarakat tu. Ya, ikut kepakaran masing-masing. Kalau student lah masyarakat kita. Kalau orang asli lah masyarakat kita. Ya, lepas tu diukur. Ini satu yang saya nampak dia berimpak sosial lah. Saya pernah nampak satu projek yang saya menilai tu, dia buat UCTC. Dia apply grant UCTC dalam 10 ke 20 ribu lah. Dia cuma nak ajar satu skill kepada
guru untuk menilai macam kemahiran menilai pelajar on satu issues. Kan? Saya tak berapa ingat, tapi dia nak ajar kemahiran tu kepada guru. So projek tu sukses sebenarnya. Simple thing, tapi dia boleh turunkan kepada guru, dan guru ni dia pilih macam TOT, dia pilih guru-guru daripada mungkin satu Selangor. Lepas tu cikgu ni balik ke sekolah dia dan dia boleh buat mengajar untuk cikgu-cikgu di sekolah dia lagi, dan akhirnya semua cikgu melaksanakan kepada murid. Dan daripada situ dia tahu level budak-budak ni dan dia boleh rearrange balik budak ni. So saya rasa sangat-sangat signifikan dia punya impak sosial dia tu. Ya, simple tapi ada impak. Tak semestinya impak yang besar ya, tetapi sikit-sikit lama-lama dia boleh memberikan impak yang besar. Ini satu contoh yang saya nampak. Contoh lain yang saya ada adalah ini masyarakat luar bandar, especially kesihatan lah. Ini yang kami lalui. Ya, masalah orang asli. Orang asli ni susah sikit sebab nak sustain tu agak sukar. Ya, saya dengan Dr. Zalinda pernah ya dengan orang asli ni, mereka tak boleh membaca. Tak boleh membaca ya. Tapi kita rasa ya Allah kesian tengok mereka anak kecil-kecil ya, masalah pemakanan, hygiene. Kita ajar basic je, buat bubur, macam mana buat finger food ke anak-anak ni ya, kita ajar mak. Dan antara ramai itu katakan 10 orang yang kita ajar, 2 orang yang sustain. Dan 2 orang ni sebenarnya boleh mengajar kepada kampung lain dengan guna bahasa mereka. Tapi nak sustain tu memang agak sukar. Dan kami sometimes kena deal menggunakan WhatsApp, dia tak boleh membaca. So kita kena voicekan dia. So sampai tahap begitulah ya untuk membantu mereka. Sebab kita rasa kita ada ilmu, kita kena share kat mereka. Kena sekurang-kurangnya mereka boleh at least tahu nak masak bubur untuk anak ya, untuk kenalkan makanan sihat pada mereka. Gunalah apa-apa pucuk ubi ke apa ke, kita guna sumber yang ada dekat keliling mereka tu. Ya, ini yang kami buatlah dengan Dr. Zalinda. Yang ini kalau orang ekonomi saya nampak mungkin ajar mereka keusahawanan ke, memperkasakan ekonomi ke. Saya nampak kat Indonesia banyak benda ni. Memang mereka go for that. Ya. Ini yang ada juga yang saya menilai, ni alam sekitar pun sangat bagus kalau kita nak buat. Impaknya kepada masyarakat. Ini contoh-contoh yang saya nampak bila saya menilai UCTC, projek-projek yang begini selalunya akan dapatlah, dan dia very clear apa hasil dan impak yang mereka boleh ukur the end of the project nanti. So setakat ni dulu Dr. Nida yang experience saya dari segi projek-projek yang boleh impak. Terima kasih Prof. Asma. Saya menggantikan Dr. Asnida sebentar. Sebab Dr. Asnida ada masalah teknikal. Prof. Asma ada lagi slide yang ingin dikongsikan ke? Kalau tidak, saya rasa kita boleh pergi ke Q&A. Satu je saya nak share lah ya. Mungkin inilah ya. Saya nak share sikit perkongsian polisi. Saya tak sentuh sangat tadi. Yang ini saya kongsikan lah ya. Tadi more on community. Yang ini kepada polisi negara lah ya. Macam mana projek kita ni boleh digunakan untuk polisi negara. Okey, saya nyatakan di sini bila saya di perubatan ada 3 projek besar lah yang saya telah lalui ya, yang saya handle. Yang pertama tadi adalah projek food basket itulah. Ya, dan projek ni sebenarnya dibuat di seluruh negara. Maksudnya semua negara, seluruh negara Sabah, Sarawak semua termasuklah. So saya handle bagi-bagi task kepada group, dan akhirnya pengalaman saya juga present di EPU untuk dapat grant 1 juta ni dengan diplomatik semua-semua ya. Memang sangat-sangatlah mencabar. Pukul 6, 6.30 masih tunggu queue untuk present. So kena sabarlah menghadapi cabaran tu. Dan akhirnya finding dia
kita ada report tu sulit, dia tak keluarkan lah sebab banyak isu-isu berbangkit, dan kita telah keluarkan suggestion, dan akhirnya kajian tu telah membantu mengubah tata cara ataupun prosedur pengurusan bakul makanan di Malaysia. Ada tata cara yang dulu kita rasa tak sesuai, dah tak boleh dah nak buat benda tu, dan dia telah ubah. Itu satu, start dengan tata cara. Projek yang kedua yang saya sebutkan di sini adalah di bawah UNICEF. UNICEF ni macam mana saya boleh deal dengan UNICEF adalah it is through KKM juga. Pengalaman daripada saya yang pertama tadi, bila saya habis projek bakul makanan, mereka dah trust. Dia trust dengan saya dan sebagainya. Dan bila projek yang kedua ni adalah mereka taxation ni, sugar taxation ni telah dilancarkan pada tahun 2019. Dan ministry memang ada perjanjian dengan parlimen untuk kena buat evaluation after 2 years. Taxation ni. Jadi mereka pada tahun 2001 tu mereka kena buat dah evaluation ini. So because of dia ada pengalaman dengan saya, kan? Ada pengalaman dengan saya, personally memang call saya, minta saya buat projek ni. Dia kata projek ini antara KKM dan duit adalah daripada UNICEF. Dan KKM memang sebut mereka tak nak tender projek ni, mereka nak spesifik PI-nya adalah saya dan tim saya. Because of trust. Trust sebab projek yang pertama tu berjaya. Walaupun peringkat awal tadi first day meeting tu kan dia kata saya minta, tapi dia trust. Kita kena tunjuklah kita memang proper buat dan sebagainya. So akhirnya projek ni kita dapat jumlah sebanyak 650K daripada UNICEF. Ya, dia USD lah, tapi convert dengan duit kita. So akhirnya projek ni saya present dekat ministry, saya present banyak kali dengan Dr. Zaleha, saya present dekat MOF. Pukul 6 petang, mereka dah habis kerja, saya terpaksa stay sebab saya nak present and brief mereka. Dengan orang KKM lah, KKM dia tak boleh brief sebab projek ni kita yang buat. So mereka bantu saya. So all these things sebab mereka nak gunakan finding tu untuk policy yang announce semasa bajet 2024. So saya kena brief mereka macam ni findings dia, berapa nak naik, sepatutnya WHO berapa nak naik. So all these thing lah. So digunakan untuk membuat strengthenkan lagi polisi SSB dekat negara kita. Dan selepas tu habis projek ni, sekali lagi WHO kementerian, saya terus kementerian dan dia convene WHO pula. WHO untuk buat lagi satu kajian sebab kita ada gap dekat negara kita ni, kita tak boleh calculate berapa banyak sugar yang diambil dalam bentuk gram di kalangan rakyat Malaysia. Kita tak tahu sebab data ni perlu dihantar kepada WHO. Sebab kita nak tengok isu obesity dekat negara kita. So kat mana nak dapat data ni, kita kena start dengan buat research. Kita beli air dekat kedai, kita analyse, kita pergi lab IMR, kita tengok sugar content. So all this data ni kita memang discuss dengan KKM dan juga WHO. We need to present frequently, and projek ni dah habis first part dan kita dapat extension sampai 2025 Disember untuk tambah lagi air. So dan finding daripada sini sebenarnya di impact pada negara adalah bila kita tahu kandungan gula di dalam sugar yang orang minum ni, dia akan digunakan untuk analisis. Sekarang ni kita tengah buat Malaysian Nutrition Survey. So kita boleh calculate berapa banyak sugar dalam gram yang diambil oleh rakyat Malaysia. So all this impact kepada polisi negara. Tapi through this thing actually banyak benda lah kita lalui, bukan mudah macam tu, tapi kita harung je lah. Because kita tahu impaknya besar. Cuma satu yang saya nak sentuh cabaran lah. Cabaran dia banyak, bukannya sikit. Tapi kita hadap je lah.
sebab kita tahu matlamat kita. Satu, kita kena, saya kata tadi, mesti ada networking. Networking tu, macam mana kita nak pastikan networking tu for the long term, mesti dia trust kat kita. Macam mana nak trust kat kita tu adalah cara kita bekerja, ya, sikap kita, tanggungjawab kita buat betul-betul. Ya, kita try to meet dan kita tak ada isu pun nak bergaduh dengan dia ke, kita tahu je, ada je, ya, tapi kita jangan gaduh because we know that our task. Itu penting. Yes. Selagi mereka trust kat kita, mereka akan cari kita. Sebab untuk 2026 memang telah diletakkan di dalam plan strategik untuk perangi syurga ni. UPM akan dapat geran daripada UNICEF untuk evaluation kali kedua nanti. Memang telah ditetapkan di dalam plan strategik pula. So maksudnya kita clear dah. Kita akan teruskan lagi, dia nak orang yang sama. Ya. Yang kedua adalah cabaran bila kita mengendalikan dana yang besar lah. So bukan senang lah ya nak, saya terdouble dua mengendalikan dana yang besar ni. Kena trust, kena jujur, make sure ya kita jangan salah guna duit. Kena ada financial yang proper dan sebagainya. Dan kita kena present, banyak kali present. Especially bila duit tu daripada EPU. Penat kita. Dan kita diaudit juga untuk UNICEF. Penat. So at least kita ada evidence kena jaga ya benda tu. Lepas tu yang ketiga adalah tata cara peraturan yang mencabar. Especially kalau universiti mesti ada tata cara dia yang kita kena ikut. Sometimes kita tak aware. Macam saya sebut tadi lah, saya dah kena. Kalau saya tak, first time kan, so saya memang kena, memang dinasihati, kalau tidak nanti melanggar ini dan sebagainya. Begitu juga dengan KKM, EPU, saya kena present duit macam ni. Dan dengan UNICEF juga, so kena hati-hati follow the procedure. Ya. Nak buat MOA, semua sesuatu bukannya senang. Ya. Terus balik dan sebagainya. Dan seterusnya azam yang penting juga adalah ataupun cabarannya adalah kena ada perancangan strategik lah. Kita kena plan betul-betul. Must be have a good team lah. Kena ada team betul-betul. Ada je kadang-kadang dalam team tu yang tak proper kan. Tapi saya yakin daripada banyak-banyak tu kita tahu ini adalah team kita susah senang kita hadap sama-sama. Ya, keazaman dan juga disiplin tinggilah. Kena manage proper ya sebab kita ni amanah yang besar. Dan akhir sekali adalah pengurusan masa. Pengurusan masa tu sangat penting sebab kita dengan projek lagi, kita dengan mengajar lagi, kita pun ada ikram lagi. Kalau wanita ke suami, kita ada keluarga lagi yang perlu dijaga. Kita ada anak-anak lagi ya. Saya ada anak 5 yang perlu ditengok. So memang kena manage. Alhamdulillah ada family yang support, ya, husband support, anak-anak support, faham. Sangat membantulah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab ni sebenarnya. So rasanya yang setakat ni dulu kot. Ya, Alhamdulillah banyak perkongsian malam ni sebenarnya. Dari segi jelaslah sebenarnya apa dia kesejahteraan tu dan juga apa dia impak dia kepada masyarakat ni. Kita nampak sebenarnya sangat semakin tinggi kesejahteraan tu, sepatutnya semakin tinggilah impak dia, kesan positif dia kepada masyarakat. Mungkin kita buka kepada soalan di kalangan hadirin. Ada yang dah keluar dan mengucapkan terima kasihlah jazakallah kepada Prof. Asmah dan Rustia. Okey, daripada Prof. Roshami ni Prof. Haris Zainal dan juga mengucapkan tahniah lah. Ada soalan lain-lain ke daripada peserta yang datang, yang hadir? Ada baki 12 orang lah termasuk kita panel, jadi 10 orang lah peserta. Ada soalan ke Dr. Syazini? Soalan? Ada tanya? Dr. Aula? Ni semua pensyarah-pensyarah muda ni. Okey, tak ada mungkin boleh mungkin jelas, dan kalau nak tanya mungkin boleh tanya direct dia jugalah kepada Prof. Asmah kemudian lah, insyaAllah.
Okey, jadi dengan tu saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Prof atas kesediaan untuk mengisi slot bicara Ikram Akademia kali ini. Kita mulakan tahun 2025 ni dengan topik ni supaya memberi semangatlah kepada pensyarah-pensyarah muda supaya berusahalah untuk mencapai kesejahteraan tersebut. Bukanlah semata-mata untuk mendapat gelaran atau pangkat dan sebagainya, tapi untuk supaya dapat memberi impak yang lebih tinggi kepada masyarakat. Dan saya percaya juga semua kita ada ni Datuk Muhammad Datuk Profesor Dr. Muhammad Ali Hassan, Profesor Sarim, semua kalangan Profesor Ikram Akademia kita semua juga telah menyumbang dengan banyak juga kepada masyarakat dengan kesejahteraan mereka tu yang telah mereka dapatkan daripada berkhidmat sebagai ahli akademik. Jadi dengan tu saya rasa kita tangguh kita punya program bicara ni dan sehingga ke program bicara Ikram Akademia yang seterusnya, insyaAllah. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kami kongsikan recording insyaAllah. Assalamualaikum. Terima kasih Prof. Hasman dan Dr. Hasnida. Jazakillah khairan. Jazakillah khairan. Jazakallah. Thank you. Baik, ya. Terima kasih.